menarik pagi ini. Bekas pengerusi bersih, kecewa pembaharuan lemah dan tiada baik pulih jelas. Setiausaha Agong PAS persoal Ahmad Zahid gubal satu RUU baharu. Gobind Singh tegas Tun Mahathir tidak harus persoal kesetiaan orang India dan China. Bersatu salahkan liputan media berhubung isu perbahasan pembangkang tiada isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi 15 Januari 2024 bersamaan 3 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, pihaknya menyambut baik cadangan Akta Parlimen berpenggal tetap. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau berkata, bahagian hal ehwal Undang-Undang BHEUU bakal meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak dan mendapatkan pandangan orang awam berhubung pengenalan itu. Katanya, daripada dapatan kajian itu kemudian akan diguna pakai bagi pertimbangan dasar oleh Kabinet. Selain itu, sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan akan dijalankan dalam masa terdekat. Kumpulan pendesak reformasi institusi, Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia menggariskan akta itu akan menghalang Parlimen daripada dibubarkan lebih awal secara sewenang-wenangnya kecuali Perdana Menteri hilang sokongan. Bagaimanapun, kumpulan itu menegaskan akta tersebut perlu menggariskan langkah seumpama itu hanya boleh dilakukan di Parlimen, bukannya akuan berkanun SD. Bekas pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0 kecewa dengan tindakan pembaharuan yang kononnya dilakukan oleh Kerajaan Pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ambika Srinivasan berkata, ia amat perlahan malah dilihat hanya memfokuskan isu memerangi rasuah. Katanya, beberapa isu lain juga penting perlu menjadi keutamaan dan perhatian, termasuk hal berkaitan dengan hak asasi seperti kebebasan bersuara. Walaupun beberapa pihak menyatakan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebagai bermasalah dan sering digunakan untuk tujuan politik, namun baginya tiada sebarang perubahan yang dibuat mengenai perkara itu. Mengulas lanjut, Ambika turut berkata, antara isu lain yang turut tidak menjadi perhatian kerajaan ialah rombakan terhadap institusi badan SPRM seperti yang terkandung dalam Manifesto Pakatan Harapan PH sebelum ini. Cadangan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar satu rang undang-undang RUU digubal bagi menghalang pertukaran kerajaan di luar pilihan raya umum PRU disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak. Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tertanya-tanya, apakah faktor yang mendorong Zahid berbuat cadangan sedemikian sedangkan Perdana Menteri berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Tegasnya, pertukaran kerajaan di luar PRU dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan di semua negara dengan syarat pihak-pihak yang mencabar kerajaan dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterimanya. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar berkata, pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Bagaimanapun, Zahid menyarankan agar RUU khusus dibentang untuk menghalang sesebuah gabungan atau mana-mana parti dominan yang membentuk kerajaan ditumbangkan di pertengahan penggal.
Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan kesetiaan kaum India terhadap negara ini tidak wajar dilakukan hanya disebabkan mereka masih bertutur dalam bahasa Tamil. Naib Presiden DAP Gobind Singh Dio berkata, selain menguasai bahasa Malaysia, kebanyakan rakyat di negara ini mampu bertutur pelbagai bahasa, termasuk bahasa ibunda seperti Cina dan Tamil serta Iban atau Kadazan. Beliau yang juga Menteri Digital berkata, perkara itu tidak menimbulkan sebarang masalah. Sebaliknya, kepelbagaian bahasa dan budaya itu memperkuatkan lagi hubungan rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Katanya, tindakan sedemikian boleh memecah belahkan perpaduan yang terjalin antara rakyat. Sebelum ini, Mahathir dalam satu sesi temu bual eksklusif dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, dilapor mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Seorang pemimpin bersatu menyalahkan kurangnya liputan media mengenai perbahasan dasar oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menyebabkan timbul dakwaan mengatakan isu dibangkitkan pembangkang tiada isi. Menurut Wan Saiful Wan Jan yang juga Ahli Parlimen Tasik Glugor, media jarang melaporkan mengenai Ahli Parlimen pembangkang apabila mereka menyentuh isu yang lebih berat di Dewan Rakyat seperti isu rakyat, ekonomi, tadbir urus dan hal ehwal antarabangsa. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu menggesa media memberikan liputan lebih menyeluruh terhadap Ahli Parlimen pembangkang apabila mereka berbahas dasar kerajaan. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mengulas dakwaan bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, bahawa isu dibangkitkan pembangkang di Dewan Rakyat tidak berisi. Wakil DAP itu berkata, topik dibangkitkan Ahli Parlimen pembangkang kebiasaannya hanya satu dimensi dan sentiasa mengenai kaum, agama, alkohol atau pemakaian. Bagaimanapun, Wan Saiful berkata, dakwaan Pua adalah selektif dan melulu dan bertujuan untuk memberi gambaran buruk terhadap PN. Penganalisis berpandangan PAS mampu kembali diterima orang bukan Islam jika mengetengahkan pemimpin profesional berbanding kelompok ustaz yang cenderung jalur pemikiran keras. Menurut Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar, obsesi mengangkat tema kepimpinan ulama menjadi peranan kumpulan lain dalam pimpinan PAS menjadi sempit. Katanya kepada sebuah portal, garis keras dalam jalur pemikiran para ustaz dalam PAS biasanya terkait mengenai hukum, kebanyakan kenyataan membabitkan haram halal sesuatu perkara, mengundang perdebatan sosial dan menyebabkan PAS dijauhi oleh kelompok bukan Islam. Justru katanya, PAS perlu bijak mengeksploitasi imej sederhana pemimpin kelompok profesional seperti Menteri Besar Terengganu dan juga Naib Presiden Ahmad Samsuri Mukhtar, Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan, selain Syahir Sulaiman dan Khairil Nizam Hirudin agar lebih menonjol. Sementara itu, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia UTM berkata, PAS perlu memperjuangkan isu lebih besar untuk keamanan sejagat dan integriti berbanding terlalu menumpukan kepada isu Melayu dan Islam. Slogan PAS for All dan negara berkebajikan suatu ketika dahulu adalah yang terbaik. PAS juga perlu mengurangkan tumpuan terhadap isu Melayu Islam, sebaliknya perlu menumpukan isu yang lebih sejagat seperti melawan rasuah, mengukuhkan perpaduan dan mewujudkan urus takbir berintegriti. Pempengaruh media pro Perikatan Nasional PN yang dikenali sebagai Ratu Naga dikecam selepas menyangka Perdana Menteri tiada di Majlis Istiadat Perkahwinan Ananda Sultan Brunei. Bagaimanapun, malam tadi Ratu Naga mengeluarkan ralat dengan alasan Datuk Seri Anwar baru memaklumkan kehadirannya di laman sosial beliau. Rata-rata warganet mengutuk Ratu Naga memandangkan tanpa Datuk Seri Anwar memberitahu hadir pun, media dan laporan mengenai perkara itu sudah pun tersebar. Menerusi siaran langsung di Radio Televisyen Brunei semalam,
Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail jelas dilihat hadir ke istiadat persandingan diraja Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah bersama Dayang Anisha Rosnah. Beliau turut memaklumkan sempat bertemu pemimpin ASEAN lain yang hadir ke majlis berkenaan, antaranya Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.